Boleh saya mula? Boleh. So hari ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni chapter nak terang chapter 8 iaitu rotation of rigid body. Okay. So rotation rigid body ni kita akan belajar 8.1 iaitu rotational kinematics, and we can define and use angular displacement macam Adam cakap tadi, average angular velocity, instantaneous angular velocity, average angular acceleration, and instantaneous angular acceleration. And we can relate parameters in rotational motion with their corresponding quantities in linear motion. And also Fatin pakai Fatin pakai mikrofon ke? tak, kenapa ni? Tak dengar. Suara dia macam pecah sikit. Fatin ada headphone ke, earphone ke? Ada, sekejap. Pakai headphone. Second problem related to rotational motion with constant angular acceleration. Yang nanti, ini macam equation ni ada. Equation wilayah. Kita nak selesaikan problem nanti. So, boleh. Okay. So, part 1 kita akan belajar angular displacement. Is defined as an angle through which a point or line has been rotated in a specific direction about a specific axis. So, we know the equation is theta is equal to S over R, and we know S is a arc length and R is a radius of the circle. So, unit of angular displacement is radian, and we must know conversion factor is 1 revolution equal 360 degree. Okay, and direction of angular displacement is positive theta, rotate in anti-clockwise direction. Okay, and negative theta equal to rotate in clockwise direction. Okay. So, yang kedua iaitu angular velocity. Angular velocity it is a vector quantity and its unit is radian per second. So, angular velocity is divided by 2. Such as average angular velocity and angular instantaneous velocity. So, first average angular instantaneous angular velocity. Tu betulkan sikit Okay, sorry. Instantaneous dulu. Okay. Alright, sambung. Yang kereta api ke Fatin ni. Sorry, madam. Okay, iaitu yang pertama, average angular velocity, or we call omega. Rate of change of angular displacement. So you know the equation of average angular velocity is omega equal to the change of angular displacement over change of time. Okay, so the SI unit macam saya cakap tadi itu rate per second. Okay, yang kedua iaitu instantaneous angular velocity, iaitu the rate of change of angular displacement at particular time. And the equation of the instantaneous angular velocity is theta instantaneous equal to the d theta over dt. Okay. So, the direction of the antara dua ni ialah every part of a rotating rigid body has the same angular velocity, and its direction can be determined by using right-hand grid rule. Okay. So tengoklah yang tu. Sekejap Fatin. Sabar Fatin. Bawa tenang. Back to your... Yang mana ni? Tunggu dulu kat slide tu. Kamu tengok average angular velocity tu maksudnya theta final tolak theta initial bahagi dengan time taken That one is average. Tapi kalau instantaneous angular velocity, kamu nampak situ instant tu at
time, pada masa yang tertentu. So formula dia adalah d theta over dt. D tu maksudnya kamu differentiatekan equation of angular displacement. Ya. Bila you dah differentiatekan equation dia, and then you masukkan nilai t yang ditetapkan tu, and then you will get the instantaneous angular velocity. So simbol tu salah Fatin. Bawah tu instantaneous angular velocity, bawah tu yang pisau merah tu. Okay. Simbol dia adalah omega ins, bukan alpha tu. Kalau alpha Okay. Sorry. angular acceleration, ya. Okay, sorry madam. Alright, so nanti kita akan tengok contoh perbezaan antara angular velocity dengan average dengan instant, ya. And then kalau kamu tengok arah angular velocity, kalau you tengok kita pakai right hand rule grid. So 4 jari itu menunjukkan arah putaran dia, dan ibu jari itu menunjukkan arah omega dia. So kalau arah putaran dia anti-clockwise, ibu jari awak tunjuk atas, so omega dia arah atas lah. Manakala kalau yang belah kanan tu putaran dia clockwise, so ibu jari kamu tunjuk bawah, so arah omega kamu arah ke bawah. Okay. Ada soalan setakat tu? Okay. Tak ada, sambung. Sorry. Ini mana pula? Okay. Okay, yang second, yang third pula, kita akan belajar angular acceleration. Angular acceleration, it is a vector quantity and the unit of the angular acceleration is radian per second square. So, kita kena ingat alpha is a positive, maka omega akan meningkat. Kalau alpha is a negative, maka omega akan menurun. Okay. So, angular acceleration terbagi pada dua, iaitu average angular acceleration and angular instantaneous acceleration. So, average angular acceleration, or we call alpha, is the rate of change of angular velocity. And the equation of the average angular acceleration is change of angular velocity per change of time. Okay, yang kedua pula iaitu instantaneous angular acceleration, or we call alpha instantaneous, is the rate of change of angular velocity at particular time or that moment. And the equation of instantaneous angular acceleration is alpha over d omega per d time. Yeah. So the SI unit of the average angular acceleration and instantaneous angular acceleration is radian per second square. And we know the direction. If the rotation is speeding up, alpha and omega in the same direction. If the rotation is slowing down, alpha and omega have the opposite direction. So, ni an analogy of linear motion with rotational motion parameters. If linear motion A equal to constant, maka alpha is constant tu. If madam, macam mana nak tahu ni dapat macam ni? Dia ada Senang aja. Kamu dah tahu tadi kalau linear motion, acceleration A simbol dia. Kalau rotational motion, simbol untuk acceleration ialah alpha. Okay, kemudian kalau displacement untuk linear motion, simbol dia ialah S. Kalau untuk rotational motion, simbol dia adalah theta. And then kalau V, simbol dia untuk linear motion, kalau rotational motion, simbol dia omega. Kalau U, omega naught. So, kamu ingat equation untuk linear motion ialah V equal to U plus AT. So, kalau rotational motion, V tu gantikanlah sebagai omega. U, omega naught. And then A gantikan sebagai alpha. T dia tak berubah, ya.
Untuk linear motion dan rotational motion, T simbol yang sama. Okay, kemudian equation yang kedua, S equal to UT plus half AT square. So S gantikan theta, U omega naught, A gantikan alpha. And then untuk yang ketiga, V square sama dengan U square plus 2AS. V gantikan omega, omega square, U omega naught square, 2 tak berubah, A gantikan sebagai alpha, S gantikan sebagai theta. Okay. Then yang last one tu, S gantikan theta, V gantikan omega, U omega naught. Baik. Jadi untuk chapter ni, kamu akan mempertimbangkan objek itu bergerak dengan dua cara. Yang pertama, linear motion yang kita panggil juga translational. Ya. So kalau kamu nak kira linear motion dia atau translational motion dia, kamu gunakan equation di sebelah kiri. Tapi kalau you nak consider rotational motion dia, kamu gunakan equation di sebelah kanan. So unit dia kamu kena tahulah. Kalau linear motion, unit untuk velocity ms negative 1. Tapi untuk rotational motion, unit dia adalah radian per second. Okey, untuk displacement unit dia meter. Tapi untuk rotational motion, unit dia radian. Acceleration untuk linear motion unit dia ms negative 2, tapi rotational motion radian second negative 2. Ya. Masa je tak berubah. Ya. Okey. So dalam in real life, apa objek yang kamu rasa dia at the same time dia boleh menjalani dua pergerakan ni sekaligus? Dia buat translational, dia buat rotational. Cuba bagi contoh. Bulan? Apa dia? Bulan. Bulan? Jauh sangat pergi bulan. Duduk kat bumi dululah. Basket. Yang lain cuba bagi contoh. Ngantuklah petang-petang tak ada contoh ni. Cuba fikir-fikir sikit. Di sekeliling awak je dekat-dekat. Toleh-toleh kiri, toleh-toleh kanan. Jam. Apa? Jam. Apa? Jam ni. Jam? Jam dia buat apa? Rotational motion. Yang buat rotational motion tu siapa? Ya. Jarum panjang dan jarum pendek dia kan. Okey. Ada contoh lain? Helikopter. Helikopter, apa yang buat rotational motion? Dia punya kipas. Kipas dia buat rotational motion. Helikopternya? Punya motion. Translation. Helikopternya buat circular motion. Helikopter boleh buat circular motion, helikopter boleh buat linear motion, tapi kipas dia buat rotational motion. Nampak tak? Kan? Kalau helikopter buat circular motion, dia pusing lah dia pusing. Tapi kalau dia nak buat translational motion or linear motion, dia bergeraklah daripada mana? Daripada lapangan terbang pergi ke mana? Pergi ke hospital untuk menyelamatkan orang sakit katakan. Dia buat linear motion. Pergerakan yang lurus ya linear ni. Linear ataupun translational. Okey, contoh lain? Gasing. Gasing dia buat apa? Rotation. Rotational. Rotational motion. Gasing sasar dia nampak rotational motion. Gasing dia buat rotational motion. Okey, tapi kalau gasing tu bergerak ke hadapan, ke belakang, so that dia buat motion apa? Translational. Translation. Campur juga dengan rotational. So ada dua pergerakan kat situ kan? Bagi lagi contoh dia apa? Kalau dia ke depan ke belakang tapi dia in one straight line, dia linear motion juga ke? As long as dia bergerak in straight line. Linear motion lah tu ataupun translational.
Sebab awak sekarang dah belajar berapa jenis motion sekarang. Pertama, linear or translational motion, iaitu bergerak ke depan ke belakang atau ke atas ke bawah. Lurus, pergerakan lurus. Ya. Yang kedua, awak belajar apa? Projectile. Projectile tu free fall motion lah. Okey. Projectile tu awak dah consider in two dimension punya pergerakan kan? Okey, apa lagi? Lepas tu awak belajar pergerakan apa lagi? Yang baru-baru ni awak belajar apa? Circular. Yes, circular motion. Circular motion tu pergerakan mengelilingi sesuatu. Ya? Mengelilingi sesuatu macam kereta bergerak pada roundabout. Lagi apa? Bulan mengelilingi bumi. That is circular motion. Okay? And then now kita fokus kepada rotational motion. So rotational motion bezanya dengan circular motion. Rotational motion ni dia dia macam ada center of rotation dia. Macam kalau kamu tengok kipas dekat awak punya ceiling tu, center of rotation dia ialah tempat dia pinch pemegang tu kan. Dia ada center rotation dia. Kipas helikopter dia ada center rotation dia. Yeah? And then gasing. Kalau dia dekat paku tu adalah center of rotation dia. Yeah? Okay, apa lagi? Ahli gimnastik dia main kat mana? Tikus berlari dalam bulatan tu nama dia circular motion. Tapi kalau gimnastik memusingkan badan dia rotational motion. Okay, tayar kereta tu, tayar motor, tayar basikal, dia membuat rotational motion, at the same time dia buat translational motion. Okay, itu contoh yang paling hampir pada kamu lah. Okay, alright. Okay, so nanti equation kamu tu, nanti bila buat calculation, kamu kena check lah, you nak kira circular motion, rotational motion ke, atau awak nak kira linear motion, ya? Kalau linear motion, gunakan formula linear motion dan gunakan simbol-simbol linear motion. Kalau you nak kira rotational motion, you gunalah formula di sebelah kanan tu, dengan simbol-simbol di sebelah kanan. So macam mana nak bezakan yang nilai yang diberi tu linear motion atau rotational motion, awak tengok unit. Ya? Kalau unit dia ms -1, inilah dia velocity motion. Kalau unit dia radiation, of course dia rotational motion omega. Faham? Okay, so yang ni dia just masukkan je dalam formula macam theta bersamaan S per R tu dah akan jadi S bersamaan R theta, U bersamaan R omega, V bersamaan R omega, and AT bersamaan R alpha. So constant dia itu hubungan antara yes. Hubungan di antara linear motion dengan rotational motion. So dia ada hubungan tau, dia bukan terpisah. So that kamu boleh cari nilai dia kalau you dah tahu nilai dekat linear motion, you can find the rotational motion value. Okay, next. Okay, so ni contoh soalan. Dia minta fakta dia the instantaneous angular velocity omega of the flywheel is given by omega equal 8 T kuasa 3 tolak T kuasa 2. Di mana omega in radian per second and T in second. Okay, so dia... Okay, sekejap ya. So yang ini, kita nak, macam mana kita nak kira average dengan instantaneous. So nampak tak kat situ dibagi omega sama dengan 8T cube tolak T square. So dia bagi equation kan. Okay, sambung.
So yang pertama, yang A diminta the average angular acceleration between 2.2 s and 4.8 s. So yang pertama diminta dia nak dalam 2.2 sains. So kita masukkan saja 2.2 sains ni ke dalam T ni. Itu yang untuk 2.2. Untuk yang 4.8 sains, kita masukkan dalam equation ni, yang T ni. So kita akan dapat 862 radian per second. Okay. Radian per second. Radian per second. So dia minta the average angular acceleration. So kita tahu formula the average angular acceleration is alpha equal to omega 2 tolak omega 1 per T2 tolak T1. So kita tahu omega 2 iaitu 862 tolak dengan omega 1 80.3 radian per second. So kita over dengan 4.8 tolak 2.2. So dapat 301 radian per second square. Okay. Kita dapatlah apa tu? Average acceleration. Okay. Okay. Hmm. Okay. Yang kedua pula, diminta ada instantaneous angular acceleration at 3.0 s. So kita tahu the formula the instantaneous angular acceleration is alpha alpha equal to d omega per dt. So kita kena differentiatekan dia. So kita akan dapat 24 T kuasa 2 tolak 2T. Ni just kita guna permulaan tu je. Dapat? Inilah Madam maksudkan tadi ya, differentiatekan Differentiate. Kalau instantaneous, maksudnya differentiatekan equation untuk omega. So dapat equation untuk acceleration. Dan masukkan nilai T dia. And then kita masukkan je sebab dia nak minta 3.0 saat. So kita masukkan dalam dalam equation tadi and dapat 210 radian per second square. Okay? Okay. Equation nombor 2. If this 30 cm in diameter rolls 65 meter along a straight line without slipping, calculate the number of revolution will it makes in the process. So kita dah tahu diameter dia 30 cm. So kita cari dia punya radius. So radius dia kita akan dapat 15 cm and kita convert pada meter iaitu 0.15. So we want check how many revolution this can roll. So we have a S and we also have a radius. So we can find the theta like this. Nampak tak? Okay. So we know S equal to 65 meter over 0.15. 0.15 dapat daripada radius. So kita akan dapat 433.33 radian. So we know one revolution is equal to 2 pi. So X revolution is equal to 433.33 radian. So we can use ratio to find X over 1 equal to 433.33 radian over 2 pi. So we can know X equal to 69 revolution. Boleh? Okay. So kalau nak cari revolution, step yang kamu kena cari, kamu mesti cari theta. Ya? Kamu mesti cari theta dulu. Kenapa? Sebab theta tu adalah berapa jauh dia pergi dalam bulatan. Ya? So revolution tu kita nak tahu berapa putaran dia buat. Ya? Berbeza ya? Sebab satu putaran 2 pi. So bila you dapat theta tu, let's say dapat 10 pi, that means you dah buat berapa putaran? 10 pi bahagi dengan 2 pi, you sebenarnya dah buat 5 putaran. Ya? Sama juga case kat sini. Bila dia nak number of revolution, first kamu kena cari theta lah. And then theta yang awak dapat tu bahagi dengan 2 pi untuk dapat berapa bilangan putaran dia. Ya? Okay. Next.
Madam, Ya, nak ada tanya siapa-siapa nak tanya? kalau Boleh, yang boleh. kan 433.33 tu kan bahagi 2 pi tu kan. Dapat 68.9666 tu. Dia kena terus jadikan 69 Dia punya putaran tu Uh, 68.966. oh, dia dapat 68 something Ha 68 berapa? 68.96661. Oh, 68.966. Boleh bundakan 69 ataupun biasa jawapan kita up to 1 or 2 decimal place. So 68.97 lah ataupun 68. Kalau nak bundakan up to 1 dia 69. 69 okey juga lah. Ataupun 68.97 boleh. Ya. Okey. Nampak. Okay, so ni diverse dia makes 2.5 revolution. Okay, 2.5 revolution maksudnya 2 putaran setengah. Satu putaran, 2 putaran, setengah. Baru dia jatuh ke bawah. Macam inilah. 1, 2, baru dia jatuh. Okay. Assuming zero initial vertical velocity. So yang ini kita simbolkan sebagai, bila kata vertical velocity, simbol dia adalah U lah. U dia kosong. And you nak cari average angular rotational velocity. So you nak cari omega. Okay, so dibagi jarak ni 10. Okay, and then 2.5 revolution. Baik, so ini adalah combination of linear motion and rotational motion. Okay, bila diverse ni turun bawah, sebenarnya dia buat free fall motion. Sebab dia jatuh di atas tarikan, daya tarikan graviti sahaja ya. Okay, so nak cari omega. Bila nak cari omega, kamu kena gunakan, bila omega average, kamu kena data final tolak data initial bahagi dengan masa. Jadi masa tu adalah masa untuk dia jatuh. You kena cari masa. Ya. Okey. Data final dia adalah, kamu tahu 2,5 revolution sama dengan berapa pi? 2.5 kali 2 pi. So you tahu 5 pi. And data initial dia kosong. Ya. Okay, so masalah kita adalah time taken. So nak cari time taken, awak ada maklumat untuk linear motion. So kita gunakan linear motion punya equation. S sama dengan UT plus half GT square. So S dia adalah negatif 10, U kosong. And then G sebab dia jatuh bebas. So di bawah acceleration dia adalah gravitational acceleration. So yang masukkan nilai ni, you dapat nilai masa dia jatuh tu 1.43. So masukkan dekat sini. So you dapat omega average dia adalah 11.0 radian per second. Ini yang saya maksudkan, untuk menyelesaikan sesuatu situasi, mungkin kamu kena consider linear motion and rotational motion. Ya. So you nak cari nilai dalam rotational motion tapi tak cukup maklumat kat sini. Tapi maklumat ni you boleh cari menggunakan equation of linear motion. Ya. Combination of movement lah. Ya. Okay. And then kita tengok yang ni, example 8.1.3, helicopter blade. So dia punya angular velocity dia 6.5 revolution per second. So kat sini bila unit dia revolution per second, so sebenarnya dia belum lagi angular velocity. Dia masih lagi frekuensi. Faham? Sebab apa maksud frekuensi? Kena ingat ya. Frekuensi sama dengan bilangan revolution or rotation per second. So kalau kamu tengok unit dia revolution per second. So ni adalah F lah. Ya.
So macam mana nak dapat omega? Omega, kita tahu omega sama dengan 2 pi kali dengan F. So, kalau nak dapat omega, frekuensi ni 6.5 kali dengan 2 pi. Baru you dapat frekuensi dia. Okay? Berapa? 13 ya? 13 pi. Okay? Alright. And then acceleration dia adalah 1.3 revolution per second negative 2. So you kena kali dengan 2 pi jugalah ya ni. 4.1 and 0.2. Okay, 0.1 dia consider blade tu adalah 3 meter. And 0.2 dia consider panjang blade adalah 6.7 meter. Okay. Kemudian kamu nak cari tangential velocity. Tangential velocity adalah V. Ya. Linear velocity, tangential velocity, apa satu lagi ya. Translational velocity. So itu adalah untuk V. Ya. Okay, untuk linear motion punya. And then tangential acceleration ialah apa simbol dia? A lah. Ya, tangential ataupun linear ataupun satu lagi tadi saya dah lupa. Translational. Itu semua nilai-nilai untuk dunia motion ya. Pergerakan lurus. Okay. Baik, kita keluarkan maklumat. Okay, so macam Madam cakap tadi, nak dapat omega kau kali dengan 2 pi, nak dapat alpha kau kali dengan 2 pi. So dapat nilai dia. And then kita tahu formula V sama dengan R omega. So untuk V ni adalah ni lah tangential velocity ni. So you dah tahu omega, you boleh carilah V equal to R omega. Untuk panjang blade 40.8. Untuk panjang blade berapa tadi? 3 Panjang blade 3. Kita cari V dia 0.1 panjang blade 3. So 3 kali 40.8. And then acceleration dia untuk panjang blade 3. You dapat kali dengan 8.17. Saya dapat ni. Kalau panjang blade kamu 6.7, so V kamu 273. And then acceleration kamu 547. So that radius ini ataupun panjang objek yang berputar ni mempengaruhi dia punya velocity dan juga acceleration of the rotational motion. Ya. Yeah? Okay. Baik. Now kita tengok example 8.1.4. So baca sini. A car is travelling with velocity 17 meter per second. So ini simbol dia untuk apa ni? 17 meter per second. Kita panggilan nama. Izzat ada tak Izzat? Amirul Izzat. Arisha ada tak? Ada. Berapa nilai ni? 17 meter per second ni apa simbol dia? V. V ke U kita nak letak? Oh, U. Kita letak U lah ya. Letter U U sama dengan 17 meter per second. Okay, the wheel of the car has radius 48 cm. So 48 cm ni simbol dia apa? Ada? R. Ada. Izzat Hazim dah gone.
And then the car speed up with the acceleration 2. So 2 ni apa simbol dia, Akmal? A. Apa, Akmal? A. 2 meter 2 ms negative 2. Simbol dia apa? Madam tak berapa nak dengar. A. T? T itu apa, Akmal? A, madam. Oh, A. Okay. And then 5 second tu Afif, apa dia? T madam. Okay, keluarkan dulu nilai. Okay, now nak cari number of revolution. So kalau nak cari number of revolution, apa yang kamu perlu cari? Adib. Nak cari number of revolution, you kena cari apa dulu? Number of revolution tu apa sebenarnya, Adib? Berapa banyak kali dia berpusing madam? Berapa banyak kali dia pusing. So nak cari berapa banyak kali dia pusing, awak kena cari apa? Theta. Awak kena cari theta. Ya? Okey. Okay. So, daripada maklumat ni, okey, apa formula untuk theta? Apa formula yang paling mudah untuk theta? Alif? Theta is equals to S over R. Yes, theta sama dengan S over R. So, R alif ada, tapi S alif tak ada. So, macam mana nak cari S? Amir Fahmi? Amir ada? Amir pun kawan juga. Zuhairi? Saya nak tolong. Saya madam. Siapa tu? Siapa yang ada? Zairi. Zairi. Okey, macam mana nak cari S sekarang, Zairi? Gunakan formula. Guna formula S sama dengan UT tambah 1/2 AT. Okey, masukkanlah nilai dia. U dia tadi berapa ya? U tadi U 17 kali dengan masa dia 5 campur half A dia 2 T dia 5. So berapa S dia sekarang dapat? Dua? Kira berapa S? 110. 110. So bila dia dah dapat S, awak carilah theta dia. Theta dia sama dengan 110 bahagi dengan R tadi, awak kena tukar dalam cm jadi 0.48, tukar dalam meter Okey, siapa dia lagi? Nabila? Nabila ada tak? Saya. Nabila pun dah lelap. Ada. Ada. Nasib baik ada Nabila. Saya. Saya berapa dapat Nabila? 9.17. Berapa? 229.17. 0.18. Apa unit dia Nabila? 17. 17. Apa unit dia sekarang? Radian. Dua apa? 229.17. Okey. So you dah dapat theta ni, nak dapat number of revolution, kita tulislah number of revolution sama dengan theta over 2 pi. Ya? Okey.
So 229.17 bagi 2 pi. So dapat berapa? Amin? Amin ada tak Amin? Siapa Ada yang ni, madam nasib baik ada. Letak nanti kena tizian lebih. Okey, berapa Amin? Cuba kira. Saya dapat 36.47. 36.7 maksudnya berapa revolution? 0.47. 47. 0.47. 36.47. 36.47, 36.5 lah. Okay. Alright. So settle So at time t equal to 0, the angular velocity of the wheel is 3 radian per second. Okay. Firdaus. Keluarkan nilai dia Firdaus. Ya, madam. Keluarkan nilai dia. 2.5 radian second negatif tu apa? 2.5 radian second is angular acceleration. Simbol dia? Simbol dia Alpha. 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 Okay. Jadi sama dengan kosong. And then 3 radian second negatif 1. Garis. Itu nilai apa? Garis ada tak garis? Nilai apa tu? 3 radian second negatif 1 tu. Angular. Apa dia? Angular velocity. Angular velocity. Simbol dia apa? Omega dia. Okay, soalan dia, the angle turned through by the wheel in the first 2 seconds. Okay, so nak cari apa ni? Angle turn through. Apa maksudnya? Apa yang kau nak cari tu? Najiha. Cari apa tu Najiha? Angle. Data. Angle, simbol dia apa? Kalau nak cari angle dia. Satu. Okay, dalam masa 2 saat ya. So, nak pakai formula apa ni Najiha? Apa formula kita ada? You ada alpha, you ada omega, you ada t. So, kalau kamu lupa formula, kamu ingat formula untuk linear motion. Formula untuk linear motion ialah V sama dengan U plus AT. So, sini akan jadi omega sama dengan omega naught plus alpha t. Sesuai tak nak cari kat sini? Tak sesuai ya? Okay, cari lagi. V square sama dengan U square plus 2AS. So sini theta square, omega square. Madam. Kalau saya guna equation W pula. Apa angular T tambah 1/2 AT kuasa 2. Boleh tak macam tu? Oh, kamu guna formula S sama dengan half U plus V T ke? Betul? Tapi you tak ada S is theta sama dengan half
omega naught plus omega kali dengan T. Oh, okay. So that omega naught dia kosong lah ya? Kosong. Sekejap. Kita velocity of the field. Tak boleh, ni omega naught dia kosong. Omega naught dia 3. Pada masa T equal to 0, dia dah ada nilai dia. So, kamu nak cari ni, when T equal to 2. Apa kata kita gunakan formula yang ada alpha tu? S sama dengan UT plus half AT square. So, kalau S theta sama dengan omega naught T plus half alpha T square. Saya rasa formula yang ketiga ni sesuai. Kalau yang kedua tu omega square plus 2 alpha theta. Okay, so formula ketiga yang sesuai. Sebab formula ketiga ni kamu nak cari theta and then you ada omega naught, you ada T. Ya? Yeah? And then you ada alpha. Alpha diberi. So kita masukkan formula dia. Theta sama dengan omega naught T. Inilah caranya kalau awak nak gunakan formula. Awak tak payah hafal formula yang kanan. Awak hafal yang kiri, awak transfer ke kanan. So, yang kanan tu baru lagi dengan awak kan. Tergagap-gagap lagi kan. Okay, so that masukkan omega naught dia 3. Masa dia pada masa T equal to 2. Campur half alpha dia sebab dia kata constant constant angular acceleration. So alpha dia tak berubah lah. 2.5. T dia adalah 2 kuasa 2. Okay. Kira sekarang apa yang kita nak suruh kira ya? 11. Yang lain setuju tak? Setuju. Ya. Ni dah ada. Tapi awak kira betul 11 lah. Betul. Alright. And then barulah awak nak cari angular velocity at T. So ni omega final lah. So nak pakai formula yang mana? 1 ke 2 ke 3 ke 4? Satu. Formula mana yang sesuai nak pakai? 1 boleh. 2 boleh. 2 boleh. 3 boleh. Boleh. 3 tak boleh. 3 tak boleh sebab 3 tak ada omega. Dia ada omega naught aja. 4 boleh. 4 boleh. Mana-mana formula. 1, 2 dan 4 boleh ya. Alright. So kita cuba formula yang senang lah. Formula yang senang. Formula yang pertama ya. Formula yang pertama. Omega sama dengan omega naught plus alpha T. So omega naught dia adalah 3 campur alpha dia. Apa tadi alpha dia? 4 lah. 2.5 kali dengan T dia 2 So kira berapa? Dapat jawapan dia 8. Dapat 8 kemudian sistem negatif 1. Okay, settle. Okay, tengok exercise 2. Hari ni kita buat ni je lah ya. Ni kan tak nak masuk yang tu nanti awak kau pening. Buat 8.1 je dulu. Okay, now kita tengok sama-sama exercise 8.1. A particle travels in horizontal circle of radius 50 cm and then angular velocity dia 120 revolution per minute. Ni kau kena hati-hati dengan unit dia bila revolution per second or revolution per minute. Okay. Angular velocity increases at a constant rate to 180 rpm in 10 seconds. At the 10 second, determine the angular acceleration, tangential linear acceleration. Okay,
So kita keluarkan maklumat dia. Zafrin ada? Ada madam. Okay. So Zafrin, apa maklumat dia yang nak keluarkan Radius sekarang? dia Katus kepada meter. tukar kat meter. Tu omega dia 100 angularity je. Omega dia Omega dia berapa? 120. Okay, RPM ni dia confusing ya. Tadi madam bagi tahu awak kalau RPS, that means revolution per second, dia maksud dia frekuensi. Dia belum lagi omega. So nak dapatkan omega adalah darab dengan 2 pi kali dengan frekuensi. Tapi sekarang frekuensi dia dalam RPM. Awak kena tukar dulu RPM to RPS. 120 RPM tukar kepada RPS. So maksudnya awak buat apa? 1 minit berapa second? Kali 60. Bahagi. Bukan kali ya. Sebab dia per. Bila per maksudnya, dia macam ni. Dia bagi nampak awak 120 revolution. Bila per maksudnya per minit. Macam tu. Okay, nak tukar kepada revolution per second. So, minit kepada second adalah 1 minit 60 second. So, bahagilah 60. Ya? So, dapat berapa? 12 bagi 6, 2 RPS. Okay. So, omega dia berapa sekarang? 2 pi kali dengan 2. So, 4 pi. Itu omega dia. Baru dapat unit radian per second. Kalau unit dia masih lagi RPM atau RPS, you kena darab dengan 2 pi dulu. Kalau RPM, you tukar pada RPS tu, baru darab dengan 2 pi. So, angular velocity ni jangan terus ambil nilai dia. Dia tak boleh jadi terus radian per second. Dia kena kali dengan 2 pi, baru dia jadi radian per second ya. Alright, its angular velocity increases. So, ini omega naught lah. Dan barulah omega final kan. Omega final 180 RPM. Okay, now madam nak panggil lah. Apa? 180 RPM nak tukar kepada RPS dulu. Dapat 3 bagus. 3 RPS. So omega dia 2 pi kali dengan sama dengan 6 pi radian per second. Ya? Okay. Dalam masa 10 minit ni dia bertukar. Dia ada omega naught, omega 4. Ya? Apa dia? Apa tadi? Maksudnya dia punya angular velocity dia berubah daripada 4 radian kepada 6 radian dalam masa 1 saat. So then awak boleh tak cari alpha dia? Angular acceleration ni apa sebenarnya? Apa simbol angular acceleration? Alpha. So alpha, basic. Alpha sama dengan omega final tolak omega naught bagi dengan time taken. Time taken tu in 10 second lah. 10. Okay. Omega final dia berapa? 6. Tolak 6 pi. Tolak dengan 4 pi. Bagi 10. So dapatlah alpha. 6 pi tolak 4 pi, 2 pi. 2 pi bagi 10. Pi per
5 radian second negatif 2. Ini jawapan dia. Yes? Faham? Faham. Alright, so itu untuk A. Untuk B, nak cari apa? Tangential linear acceleration. So, simbol dia apa tu? Dia kata tangential, maksud dia apa? A, yes. Dah faham ya? Awak baca, awak kena tahu awak nak cari apa sebenarnya. So, apa kaitan antara A dengan alpha? Yasmin, apa kaitan antara A dengan alpha? Ada kaitan tak? Yasmin ada tak Yasmin? Ada, madam. Apa kaitan antara A dengan alpha? Jadi ingat, S sama dengan R theta, E sama dengan R omega. A sama dengan apa? R omega. Ya? So, nak cari A, teruslah. Ada tak R dia? Dia ada bagi kat atas ni kan? Ni. Ya? Masukkan nilai dia. R dia 0.5 kali dengan alpha dia pi per 5. Pasal apa jawapan kita tak sama dengan jawapan akhir tu? Korang perasan tak? Pi bahagi 5 dapat berapa? Cuba pi tu buka bahagi dengan 5. Dapat sama, madam. Sama? Sama. Jawapannya sama. Buat kalut je kan. Jawapan awak boleh dua kaedah sama ada dalam pi ataupun nak buka pi tu. So, acceleration ni berapa? Sekejap Dapat tak 0.3? Ya. Sekejap. Dapat, madam. Dapat. Unit jangan salah. Jawapan ni. Unit dia betul tak dia kasih tu? Dapat, tapi unit dia kasih tu betul tak? Salah kan? Patutnya unit dia apa? MS negatif 2. Okay. Jawablah. Amin. Soalan nombor 4 ni, Amin keluarkan nilai dia. Apa nilai yang dia bagi ni? 10 tu nak simbolkan apa? Dapatkan radius. Bagus. 0.15. Tu berapa dia? And then 65 meter tu nak simbolkan sebagai apa? Dia kata rows 65 meter along a straight line. So maksud dia apa tu 65 tu? Apa nak bantu? S. So dia kata along a straight line, so S dia adalah 65 lah. Without sleeping Okay, calculate the number of revolution. Okay, kalau nak cari number of revolution, awak kena cari apa? Hazira? Theta, yes. Okay, so formula apa yang sesuai ni? Maklumat dia ada dua je maklumat dia. S over R. Yes, theta sama dengan S over R. Dah pandai dah kan? Kan 65 bahagi dengan 0.15. So dapat berapa? 433.33.
Okey, ini baru radian ya. Belum lagi revolution. So, nak cari number of revolution, tulislah number of revolution sama dengan 4.433.33 theta bahagi dengan 2 pi. Barulah dapat number of revolution. So, berapa? Dapat tak 69? 68.96. 8.96. So kita gunakan 69 lah. Dia sangat rapat kepada 69 ya. Okay. And then yang B tu you nak cari angular displacement. Angular displacement tu apa sebenarnya? Theta Oh, ini soalan yang 4 yang saya bincang tadi tu ya. Soalan tadi tu madam. Okay, tak apa. Nanti ni kita hold dulu. Okay, next kita pergi kepada soalan 5. Soalan 5 dia kata apa tu? During a certain period of time, the angular displacement of cylinder is described. So yang ni dia bagi equation theta sama dengan 5 campur 10T campur 2T square. Okay. So theta adalah radian dan T in second. So you nak cari angular displacement, angular speed and angular acceleration at time equal to kosong. Okay. Kalau time equal to kosong, angular displacement dia berapa? Angular displacement theta lah kan? Theta sama dengan bila time equal to kosong, dia masukkan kosong, so dia dapat 5 sajalah, 5 rad sajalah. Kan? Tapi kalau you nak cari angular speed or angular kalau at time, so maksudnya nak cari average ke ataupun you nak cari instantaneous? Instantaneous. Yes, kalau you nak cari instantaneous, awak kena differentiatekan equation dia. So kalau nak cari V, angular speed ialah omega. Omega sama dengan d theta over dt. So masukkan equation d 5 campur 10t campur 2t square sama dengan dt. So omega jadi apa equation dia? Differentiatekan. Dia akan jadi 10 campur 40. 4t ya, itu omega. So kalau alpha dia akan jadi apa? D omega over dt. So D 10 campur 4t over dt. So ia akan dapat 4 sajalah kan? Apa dia? Okay. So pada masa time equal to kosong, tambah page. Okay. Kalau omega pada when t equal to kosong, omega sama dengan 5. Okay. Theta sama dengan 5. Okay, omega dapat berapa? Time kosong. 10. Omega dan 10. Alpha 4. Okay, when time equal to 3, theta. Okay, theta sama dengan apa tadi? Masukkanlah nilai dia. Nilai theta tadi berapa theta? 5 campur 10t campur 2t square. So 5 campur 10 kali 3 campur 2 kali 3 square. Okay, dapat berapa? Kita kira. Tak jawapan dia. 53 radian. Betul.
omega dia jadi berapa equation dia? 10 campur 4. Okey, masukkan T itu sebagai 3. Dapat apa? 22. 22. 22 radian per second ya. Dan alpha tetap 4 lah sebab tak ada T dia. Alpha dia 4 radian. Okey, settle. So, habislah ya. Medan masa setakat tu dululah. Oh, medan masa tu banyak nak exercise, ada banyak lagi. You all boleh cuba. Ya. Boleh cuba. Kan nak cuba lagi satu? Tak awak lah. Kalau nak cuba lagi satu, kita cuba yang nombor 6 tu. Kalau tak, awak cuba sendiri. Boleh madam, cuba lagi. Nak cuba nombor 6. Ni ada this. Okay. So, apa maklumat kita nak keluarkan? Yang pertama ialah R. Radius. Kosong bandar apa? 8. 08. Okay. Okay. 1200 revolution per minute ni apa dia? Ni apa? Apa yang nak kata? RPM. RPM, yes, RPM. So ni adalah frekuensi. So jadi maksudnya awak kena tukar dia kepada RPS. so jadi berapa? 20. So lepas tu awak nak cari angular speed. Angular speed ni apa? Omega. So, omega sama dengan apa formula dia? 2 2 pi F. Ni F. F dia. So 2 pi kali dengan 20. 40 pi radian per second. Alright, so B, tangential speed at 0.3 cm from its center. Tangential speed. Okay, so katakan this ni macam ni. So this ni 0.08 cm kan? Gitu. Okay, so sekarang awak cari tangential speed dekat radius sini. Iaitu 0.03. Ini ya, 0.03 meter. Okay, so apa formula untuk V? Omega awak ada times omega, R. cari V tak? R omega. R dia berapa? 0.03. Omega dia adalah okey, saya dapat berapa V dia? Dapat tak 3.77? Dapat. So pi tu kamu kena dapat Okay. Kemudian radial or centripetal acceleration. So centripetal acceleration apa formula dia? Tengok dia dah masukkan pula circular motion kat situ kan. Sebab ada centripetal acceleration. So apa formula untuk centripetal acceleration? Simbol dia apa? FC. Centripetal acceleration? AC. AC. FC tu centripetal force. Centripetal acceleration AC. Okay, apa formula dia? Ingat tak lagi? V square. V square over R. So masukkanlah 3 point. Of a point on a ring. Apa maksud dia?
square over R. Ni lah pakai R ni lah. R ni. R rim tu. 0.08. Sekejap. V pun dia tak boleh pakai V yang mana ni? Jahatlah soalan ni kan. Awak nampak tak isunya dekat soalan C tu? Nampak tak isu dia? Isu dia kita tak boleh pakai V square over R. Kita pakai apa? Sebab kalau V, kamu ambil V ni, R dia adalah pada kedudukan sini, lain ya. Okay, so kita pakai R omega square. Omega ini, kita tahu sini. Ya? Okay. So R kamu pakai R of the disk tu lah, 0.08. So kita cek dapat sama tak jawapan dia. Omega kita adalah 40 pi. Okay, dapat berapa? Dapat tak ni? Dapat. Dapat ya. So hati-hati ya soalan ni. Dia jahat sikit soalan ni, soalan C ni. Sebab kalau gunakan V yang daripada V tu, tak cukup. Itu V pada, bukan V at this R ya. Itu V pada kedudukan bahagian dalam sikit. So kena guna omega lah. Omega dia sama kali dengan R dia. 1.26 darab 10. Soalan dia tak berapa jelas yang tu.